semua kanak-kanak. Apa kabar kanak-kanak? Mary harap semua sehat. Hai Ben. Ben, apa kabar Ben? Ben sehat? Mary, saya sangat sehat. Selamat pagi kanak-kanak. Apa kabar kanak-kanak? Ben nak tanya soalan pada hari ini kepada semua kanak-kanak. Kanak-kanak semua sudah sedia? Ya, bagus. Siapa ada membaca Alkitab semalam? Boleh angkat tangan? Ya, bagus. Siapa ada berdoa kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Bagus. Soalan yang terakhir. Siapa sudah hafal doa Yesus? Bagus. Ben, Mary rasa semua kanak-kanak rajin. Mereka takut dan hormat Tuhan. Dan mereka juga melakukan kehendak Tuhan. Ya, Mary, kanak-kanak semua sangat rajin dan baik. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baiklah, Mary. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Bapa, kerana Bapa hadir bersama kami pada waktu ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala yang Bapa telah memberi kepada kami untuk menikmati. Terima kasih juga Bapa untuk semua kanak-kanak sekolah minggu yang rajin mendengar firman dan berdoa sentiasa. Terima kasih Bapa kerana Bapa mendengar doa kami. Kami menyerahkan doa ini ke tangan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sudah sedia untuk memuji Tuhan? Ben sudah sedia? Ya, Mary, saya sudah bersedia. Mari kita memuji Tuhan. Ya, mari kita memuji Tuhan. Ku cintakan Yesus. Ku cintakan Yesus. Ku cintakan Yesus kerana Dia cintakanku. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Cucu dan nenek. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Cucu. Ya, Nenek. Selamat pagi, Nenek. Selamat pagi, cucu. Cucu sayang Nenek. Nenek sayang cucu. Cucu buat apa? Cucu sedang buat kerja rumah Nenek sambil menyanyi pujian bagi Yesus.
Nenek, kita semua anak-anak raja. Dan raja kita ialah Yesus. Y-E-S-U-S. Yesus. Betul cucu. Yeay, kita anak raja. Yesus namanya. Baiklah cucu. Cucu sudah membaca Alkitab hari ini. Sudah nenek. Cucu sudah membaca Alkitab, berdoa, dan juga cucu menghafal 10 hukum nenek. Ya, cucu bagus. Boleh nenek jelaskan hukum keempat? Ya, boleh cucu. Sebelum itu, boleh cucu sebut 3 hukum yang pertama. Ya boleh nenek. Hukum pertama, menyembah Tuhan sahaja. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyalahgunakan nama Tuhan. Wow, cucu sangat rajin. Pandai cucu. Terima kasih nenek. Hukum keempat ialah merayakan hari Sabat. Nenek, cucu tak faham nenek. Apa itu merayakan hari Sabat? Artinya, kita mengingati kebangkitan Tuhan Yesus dan lakukan perkara yang di syurga dan bukan yang di bumi. Oh, nenek, cucu tak faham. Apa yang kita boleh lakukan? Perkara yang di syurga dan bukan yang di bumi. Nenek akan jelaskan. Lakukan perkara yang di syurga adalah seperti kita memberitahu orang lain tentang Yesus, nyanyikan pujian, membaca Alkitab, dan berdoa. Cucu faham nenek. Kita mesti sibuk utamakan Tuhan Yesus. Betul nenek. Terima kasih nenek. Ya cucu, betul. Cucu sudah sedia untuk pergi ke sekolah minggu. Ya sudah nenek. Yeay, sekolah minggu. Kisah minggu ini ialah tentang Paulus ditangkap di Yerusalem. Jom kita pergi ke sekolah minggu. Hooray! Kanak-kanak, gunakanlah buku baru ini. Kanak-kanak semua sudah sedia untuk mendengar kisah minggu ini, yaitu dari pelajaran 4 Kisah Rasul-Rasul bab 21 ayat 17 hingga 33. Paulus ditangkap di Yerusalem. Apabila Paulus tiba di Yerusalem, pengikut-pengikut Yesus di situ menyambut dia dengan sukacita. Paulus pergi berjumpa Yakobus dan semua pemimpin jemaah pun hadir. Paulus memberitahu segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh Tuhan melalui dia di kalangan orang bukan Yahudi. Mereka semua memuji Tuhan. Kemudian mereka berkata kepada Paulus, "Saudara Paulus, dengarlah. Di sini ada beribu-ribu orang Yahudi
yang sudah percaya kepada Yesus, dan mereka mentaati Taurat Musa dengan setia. Tetapi mereka sudah diberitahu bahawa saudara mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di kalangan orang bukan Yahudi supaya tidak menurut Taurat Musa, tidak menyunat anak-anak mereka, ataupun menurut adat istiadat orang Yahudi. Mereka sedang mengancam untuk tangkap kamu. Untuk meyakinkan mereka, bawalah 4 orang yang sudah bernazar. Pergilah dengan mereka dan lakukan upacara penyucian diri dan bayarlah biaya mereka juga. Kemudian mereka boleh mencukur rambut. Dengan cara demikian, semua orang akan tahu bahawa apa yang didengar oleh mereka tentang saudara tidak benar, kerana saudara pun taat kepada Taurat Musa. Paulus pergi dengan 4 orang itu dan esoknya dia menjalankan upacara penyucian diri bersama-sama mereka. Ada orang yang menghasut dan menangkap Paulus dan menheret dia keluar dari rumah Tuhan dan cuba membunuh Paulus. Komandan pasukan tentera Rom mendengar hal itu dan membawa beberapa pegawainya supaya tidak menjadi rusuhan yang mengancam ketenteraman. Komandan itu menghampiri Paulus lalu menangkap dia, dan dia menyuruh askarnya membawa Paulus ke dalam kubu. Kerana orang ramai yang merusuh itu mengamuk dan berseru, "Bunuhlah dia! Bunuhlah dia! Bunuhlah dia!" Kanak-kanak semua sudah sedia untuk menjawab semua soalan. 1. Apakah Paulus buat bila tiba di Yerusalem? 2. Siapakah yang memberitahu kepada Paulus tentang rancangan untuk menangkap dia? 3. Kenapa Paulus pergi ke rumah Tuhan? 4. Siapakah dibawa Paulus ke rumah Tuhan? 5. Kenapa komandan menangkap Paulus dan bawa dia ke kubu? Kanak-kanak semua sudah sedia untuk menghafal ayat hafalan minggu ini, iaitu dari Kisah Rasul-Rasul bab 21 ayat 33. Komandan itu menghampiri Paulus lalu menangkap dia dan menyuruh orang membelenggu dia dengan 2 rantai. Lalu komandan itu bertanya, "Siapakah orang ini dan apa yang sudah dilakukannya?" Soalan kuis dari Injil Lukas bab 10. Soalan 1. Yesus memilih berapa orang pengikut untuk pergi berdua-dua? 70, 72.
Jawapan betul 72. Soalan kedua. Apakah perasaan Yesus apabila dia dipenuhi dengan Roh Tuhan? Bersukacita? Bersedih? Jawapan betul bersukacita. Soalan ketiga. Dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, siapakah yang menunjukkan belas kasihan? Imam orang Samaria. Jawapan betul orang Samaria. Soalan keempat. Siapakah yang duduk dekat kaki Yesus? Maria? Marta? Jawapan betul Maria. Soalan kelima. Siapakah yang gelisah kerana banyak kerja? Maria? Marta? Jawapan betul Marta. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Ya Bapa kami di syurga, kami mengucapkan syukur kepadamu kerana Bapa sentiasa memimpin dan membimbing semua kanak-kanak untuk menjadi anak yang baik dan juga melakukan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk semua cikgu-cikgu sekolah minggu. Bapa, berkatilah mereka dan berilah mereka roh hikmat untuk mengajar kanak-kanak untuk mengenali-Mu dengan lebih dalam. Bapa, terima kasih untuk hari yang indah ini, dan kami menyerahkan doa ini ke tangan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percubaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saya harap
Semua kanak-kanak akan membuat semua kerja rumah, yaitu jawab soalan, menghafal ayat hafalan, dan jangan lupa ya kanak-kanak, buat graf tangan juga. Tuhan memberkati semua cikgu-cikgu dan kanak-kanak. Bye-bye.